Baik, untuk perkembangan penganjuran 5/2015 yang masuk hari kedua hari ini, dan seperti biasa kita terus saja bersama penyampai Hanim Muhili di Langkawi untuk butiran penuh. Silakan Hanim. Baik, Universiti Teknologi Malaysia International Business School UTM IBS menandatangani perjanjian persetujuan MOA dengan Jabatan Penerbangan Awam DCA sempena 5 hari ini untuk membangunkan program dalam pengurusan keselamatan penerbangan, dan ia bagi membantu negara menangani masalah lebihan juruterbang dengan menyediakan latihan lanjut dalam operasi penerbangan. MOA itu ditandatangani tengah hari tadi oleh Naib Chancellor UTM Datuk Dr. Wahid Omar bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA Datuk Azharuddin Abdul Rahman, disaksikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai. Menerusi perjanjian itu, UTM akan menyediakan kursus berkaitan pengurusan dan latihan lesen juruterbang penerbangan pengangkutan ATPLH bagi melahirkan perintis juruterbang helikopter untuk menampung kekurangannya. Dan DCA pula akan berkongsi pengalaman dan latihan berkaitan. Buat permulaan, seramai 30 orang terdiri daripada juruterbang terpilih akan mengikuti program itu yang dijangka bermula Jun ini. The manner of training, particularly in this new technology of equipment, aircraft, helicopter not excluded, requires not only airman skill, but airman skill to fly the machine, but also to have a pilot that is safety conscious on their mind. So with this collaboration between DCA and UTM, hopefully we will get pilots who are both been trained to fly the aircraft, to fly the helicopter, but at the same time have inculcated in them the safety management system, which is a requirement of International Civil Aviation Organization as in the Annex 19. Annex 19 is the latest of the annexes been issued by ICAO only recently, and it requires the service provider to have safety management system. Sejajar dengan rancangan mengembangkan operasi global yang agresif, kumpulan Westa terus meluaskan rangkaiannya dengan menandatangani 2 kontrak pembelian bernilai lebih 150 juta ringgit hari ini. Westa adalah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia untuk memberikan perkhidmatan penerbangan pesisir pantai di negara ini dengan kepentingan perniagaannya merangkumi otomotif, penerbangan, pembinaan dan pertahanan serta kejuruteraan. Baik, kita ke Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC bersama Alia Jasmine. Alia. Terima kasih Hanim. Sekarang saya berada di tapak MIEC dan ketika ini bersama saya merupakan Ketua Pengarah Kumpulan Westa, iaitu Tan Sri Syed Azman. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami pada hari ini. Baik Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan MOU ataupun perjanjian memorandum persefahaman yang telah ditandatangani. 2 perjanjian pada hari ini. Mungkin boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan MOU tersebut. Ya, 2 kontrak. Satu kontrak untuk membeli 3 buah helikopter Agusta, dan yang kedua adalah untuk sign surat penerimaan helikopter yang berada di belakang ni, Agusta AW189 yang tengok di belakang ni. Ini adalah siri helikopter Agusta yang terbaru sekali. Sebelum ni kita Westa hanya operate helikopter jenis AW139. So inilah kita telah menempah 4. Ini adalah daripada 4, inilah yang pertama yang kita terima hari ini masa 5 untuk tahun. Mungkin boleh bagaimana pula dengan nilai kontrak tersebut untuk kedua-dua MOU yang telah dicangkatkan? Bagi kontrak pembelian yang kita sign untuk membeli 3 buah helikopter, nilainya adalah lebih kurang 90 juta ringgit. Dan helikopter yang berada di belakang ni nilai dia lebih kurang 75 juta ringgit. Tapi ini bukan kontrak lah, ini menerima. Baik Datuk, Tan Sri,
apa antara kelebihan helikopter-helikopter yang telah dibeli oleh kumpulan Westa? Westa sekarang kita operate 54 buah helikopter dan kita mempunyai 16. Kita memberi perkhidmatan kepada 16 syarikat minyak antarabangsa di 4 buah negara. Kelebihan helikopter yang telah Kelebihan helikopter yang berada di belakang ni adalah dari segi range dia boleh terbang lebih jauh kalau dibandingkan dengan AW139 sebelum ni. Dan kelebihan yang kedua, dia boleh membawa lebih penumpang. Yang model AW139 hanya boleh membawa 12 ke 15. Yang ini boleh membawa 19 penumpang. Terima kasih Tan Sri atas masa yang telah diperuntukkan untuk kami. Dan itu sahaja laporan dari saya, Ala Jasmine. Kembali kepada anda, Hanim. Baik, saya ada memperkatakan tentang pesawat Sukhoi dalam lintas langsung sebelum ini. Pembabitan pesawat Sukhoi yang antara dinantikan oleh peserta dan juga bakal pengunjung 5 2015. Jadi di belakang saya inilah dia rupa pesawat Sukhoi ataupun pesawat Su-30 MKM milik TUDM. Ia merupakan sebuah pesawat tempur pelbagai peranan tercanggih generasi ke-4.5. Apa itu generasi ke-4.5? Saya bersama dengan Major Faizal Abu Bakar, juruterbang pesawat Su-30 MKM. Major, terangkan dahulu mengenai generasi 4.5 yang dimaksudkan itu. Okey, generasi 4.5 ni the flight control basically dia mempunyai digital fly-by-wire lah, tidak menggunakan mechanical linkage, advanced flight control and advanced avionics. Dia tidak termasuk dalam kategori pesawat stealth lagi lah, tapi but the capability dalam this region is the best lah setakat ni lah kita bawa. Baik, Major, untuk 5 2015 ini pesawat ataupun pasukan Smoky Bandit MiG-29N tidak mengambil bahagian. Jadi Sukhoi ataupun juruterbang pesawat Sukhoi tidak bersama melakukan pertunjukan udara bersama dengan Smoky Bandit. Jadi apakah perbezaan untuk 5 2015 ini dan adakah koordinasinya berbeza dengan ketiadaan Smoky Bandit? Ya, betul, memang berbeza dengan ketiadaan Smoky Bandit. Secara kebiasaannya kami bekerja sebagai satu pasukan, kita koordinat bersama. Kali ini kami bekerja sendirian tanpa Smoky Bandit. Kami terpaksa melakukan new maneuver, maknanya aksi yang baru untuk menarik perhatian para pengunjung dan juga delegasi daripada luar negara mengenai kehebatan pesawat Sukhoi. Khasnya dan amnya untuk menjaga nama Malaysia dan juga TUDM. Okay. Dengan kehadiran lebih banyak pesawat 110 secara keseluruhannya untuk pertunjukan udara bagi 5 2015 ini, adakah perbezaan yang dirasai di pihak TUDM sendiri? Ya, betul. Kehadiran pesawat yang begitu banyak, dia memberikan secara kompetitif dengan secara sihat terhadap negara-negara lain, mempamerkan kehebatan setiap pesawat yang sedia ada mahupun di dalam pertunjukan udara dan juga dalam combat ready dalam menangani keamanan negara masing-masing. Dengan pesawat lain pun saya rasa semua yang datang kali ini aircraft is banyak yang lebih advance daripada yang sebelum ni lah. Okay. Kalau kita tidak bercakap tentang pertunjukan udara, sebenarnya fungsi pesawat Su-30 MKM itu sendiri? Pesawat Su-30 MKM kita mempunyai fungsi yang menyeluruh, which is multi role. Kita cover daripada segi udara, laut dan juga maritime. Tiga benda yang kita buat pada masa yang sama lah. Itu yang saya bercakap lah, kami cover the all aspect of the security in sea, maritime, air and also land lah. Aspek keselamatan telah diambil kira kerana ini merupakan satu pertunjukan yang amat besar. Kita tidak mahu insiden yang sama berulang seperti yang berlaku ahad lepas. Jadi di pihak aspek keselamatan dan kesiapsiagaan pasukan Sukhoi sendiri. Okay, pihak TUDM sendiri kita telah diperiksa oleh kita Panglima Operasi dan juga Panglima Tentera Udara mengenai standard yang kami lakukan. Sebelum aksi dipamerkan di 5, kami telah ditapis oleh Panglima Tentera Udara dan juga Panglima Operasi untuk direview dan juga
ditekankan aspek keselamatan untuk setiap pergerakan manuver di atas. Baik, Major, terima kasih dan syabas di atas penyertaan tahun ini. Kita menantikan lagi pertunjukan yang akan dilakukan oleh pihak ataupun pasukan yang membawa SU-30 MKM. Esok mereka berehat seketika. Pada lusa apabila 5/2015 ini dibuka kepada orang awam, mereka akan melakukan lagi persembahan dengan manuver ataupun formasi udara yang baharu. Bagi segmen maritim di lokasi berbeza, aset yang diketengahkan turut meningkat termasuk 3 dari Rusia sekaligus menjadikan negara itu sebagai peserta maritim dengan aset terbanyak. Semalam Perdana Menteri meninjau kapal maritim KM Perwira milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan diberi taklimat mengenai fungsinya. Fazrik Kamarudin kini di Resort World Langkawi ada laporan mengenai kapal itu. Fazrik. Okey Hanim. Segmen maritim pada pameran 5 pada kali ini melibatkan sebanyak 65 buah aset daripada beberapa buah negara seperti daripada negara India, Rusia dan juga Singapura. Malaysia sebagai tuan rumah menampilkan 12 buah kapal termasuk sebuah kapal selam Skopin KD Tunku Abdul Rahman dan juga kapal maritim KM Perwira milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. KM Perwira adalah sumbangan daripada kerajaan Australia dan digunakan oleh APMM dalam mengawal keselamatan perairan negara. Dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai KM Perwira, ikuti perbualan yang sempat saya rakamkan bersama Lieutenant Maritim Abdul Hafiz Hussein, Pegawai Laksana KM Perwira. Silakan. So keupayaan kapal ni yang pertama sekali dia punya keupayaan dia, endurance dia boleh pergi jauh. Dan dia boleh tahan pada cuaca lah. So dan seperti yang kita boleh tengok juga di atas kapal terdapat 2 bot laju untuk kita buat interception. 2 bot laju ini berkeupayaan boleh pergi ke kelajuan 30 knot. 30 knot dan lebih bergantung kepada keadaan cuaca. Untuk kapal pula kita mempunyai 2 enjin dan 3 generator termasuk 1 generator untuk kecemasan. So kelajuan kapal adalah 25 knot. Boleh pergi hingga ke 25 knot. Dan kapal adalah diperbuat daripada aluminium yang menyebabkan dia adalah kurang, dia ringan. Dia tidak seperti kapal-kapal lain, dia agak ringan dan kita fuel consumption ataupun minyak kita kurang. So kita boleh pergi jauh dengan minyak yang kita ada, kita boleh pergi jauh sebab kita punya enjin tidak memakan begitu banyak minyak sebab dia tidak membawa begitu beban yang begitu berat. KM Perwira ini ataupun nama sebelumnya adalah ACV Arnhem Bay ataupun Australian Custom Vessel Arnhem Bay. Ia diperbuat pada tahun 2000 dan telah digunakan 15 tahun. Jadi setelah 15 tahun kerajaan Australia disebabkan oleh hubungan baik kerjasama antara Australia dan Malaysia dalam membanteras kegiatan ATIPSOM ataupun Anti-Trafficking in Person and Smuggling of Migrant. Sebab kita Malaysia adalah negara transit untuk daripada Cambodia, Myanmar untuk ke Australia. Malaysia adalah negara transit. Jadi kerajaan Australia telah membuat keputusan memberi kita 2 biji bot ni. Yang kedua akan sampai pada Mei 2015. Jadi untuk dipergunakan di perairan Selat Melaka untuk kita membanteras kegiatan penyelundupan orang dan imigran supaya kita kerajaan Australia dapat memberhentikan perjalanan daripada Myanmar atau Cambodia dan yang akan singgah di Malaysia, so berhenti di Malaysia, tidak pergi ke negara mereka. Oleh sebab kerjasama yang baik, dia telah memberi kita 2 buah biji bot ni. Okay. Baik, Fazrik dari Resort World, terima kasih di atas laporan bagi segmen maritim itu tadi. Jadi saya baru saja dimaklumkan bahawa Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein baru saja selesai mengadakan satu sidang media. Beliau dalam sidang medianya telah memberitahu bahawa pada hari pertama sahaja semalam selepas perasmian 5/2015, pelawat perdagangan yang direkodkan hadir ke pameran kali ini adalah mencecah 16,000
pelawat perdagangan dan dijangkakan kira-kira hampir 40,000 pelawat perdagangan sahaja yang akan memeriahkan ataupun menghadirkan diri Sempena 5 2015 yang akan berakhir untuk pelawat perdagangan esok sebelum ia mula dibuka ke pengunjung awam pada hari Jumaat dan juga Sabtu. Lagi laporan mengenai 5 2015 jam 8 malam nanti. Farhatul?